Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah semuanya? Mudah-mudahan sihat pada hari ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab Fathul Bari di Masjid Yusof Ishak, iaitu kuliah duha kita. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada bab yang ke-36. Okay, jauh juga ya kita. Tak sangka sampai juga kita. Ingatkan masjid tutup, tak sampai kita kan bab ke-36. Alhamdulillah. Jadi kita dah sampai kepada bab yang ke-36. Dan muka surat kita pada hari ini adalah 281. Okey, jumpa muka suratnya 281. Okey, kalau muka suratnya tak sama dengan saya, boleh lihat pada bab yang ke-36. Okey, cari saja bab 36 dalam kitab Fathul Bari. Yang cetakannya begini ya. Kalau kitab lain, lainlah. Tapi cetakan yang ini, iaitu Pustaka Imam Asy-Syafi'i, bab 36. Baik. Tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan orang yang mendengar sesuatu lalu dia menanyakan kembali hingga memahaminya. Iaitu kita akan bincangkan tentang ada seseorang, dia dengar sesuatu kemudian dia tidak faham. Lalu dia bertanya lagi tentang apa yang disebutkan tadi, dan pertanyaannya yang kedua itu tadi menyebabkan dia dapat faham apa yang telah dikemukakan kepada dia. Okay, so itu adalah topik perbincangan kita. Mendengar sesuatu, kemudian kita bertanya kembali hingga kita memahami apa yang kita dengar. Baik, dalam bahasa Arabnya kita sebut sebagai bab man sami'a syai'an faraja'a hatta ya'rifahu. Baik, terus saya cari kepada Haddatsani Ibnu Abi Mulaikah. Okay, kalau buku saya, kitab saya, dia bahasa Arabnya warna merah. Okay, bila bahasa Arabnya warna merah, lihat pada baris yang kedua. Pada baris yang kedua disebutkan bahawasanya Haddatsani Ibnu Abi Mulaikah. Okay, saya akan mula daripada baris yang itu. Okay, Haddatsani Ibnu Abi Mulaikah anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. Maksudnya, maksud daripada hadis itu tadi, Ibn Abi Mulaikah meriwayatkan kepadaku bahawasanya tidaklah Aisyah isteri Nabi SAW mendengar sesuatu yang tidak difahaminya, pasti dia akan menanyakan perkara tersebut hingga dia faham. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah seorang wanita yang masya-Allah tabarakallah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat dari sudut keilmuannya. Dan antara ciri-ciri diri beliau seorang wanita, kenapa disebutkan sebagai wanita yang begitu hebat? Kerana dia, kalau dia tak faham, dia akan bertanya. Tak macam kita, kalau kita ni tak faham, kita buat faham. Itu masalahnya kita ni kan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, bila dia tidak memahami, dia akan bertanya sehingga dia faham. Inilah yang disebutkan contohnya di sini, iaitu
sesungguhnya ada satu perkara yang berlaku ataupun satu peristiwa yang berlaku yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha bertanya. Jadi di sini diceritakan tentang hadisnya, iaitu sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Man husiba uzziba. Siapa yang dihisab, maka dia akan diseksa. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha dia mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi, Aisyah pun bertanya kepada Nabi. Sebab itu dalam hadis ini disebutkan, aku bertanya kepada beliau, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maknanya di sini Aisyah radhiyallahu anha beliau membacakan kepada Nabi surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-8, iaitu fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi bila Nabi SAW diajukan dengan soalan yang berupa ayat Al-Quran daripada surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-8 itu tadi daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pun memberikan pencerahan kepada Aisyah. Di sini apa kata Nabi? Beliau SAW menjawab, yang demikian itu adalah ketika catatan amal dinampakkan, ataupun kita panggil sebagai catatan amal dibentangkan. Al-ardu, innama zalikal ardu, itu ketika catatan amal dibentangkan. Kemudian disebutkan adalah ketika catatan amal ditampakkan saja, akan tetapi siapa diperiksa maka dia pasti binasa. Catatan amal kita masing-masing akan dibentangkan, tetapi itu yang dipermudahkan, dibentangkan. Tetapi bila setiap satu apa yang dibentangkan mula diperiksa, mula dipersoalkan, inilah maksud Nabi. Maka man husiba uzziba, ia merupakan satu perkara yang disebut sebagai azab bagi orang tersebut. Kan? Maknanya kita begini ya, jemaah. Kita setiap daripada kita ada catatan amal kita masing-masing. Setiap perbuatan kita, senang saya nak kata begini ya, kita ada kitab kita masing-masing, kita ada buku kita masing-masing yang dicatat untuk dipersembahkan kepada Allah. Bila dipersembahkan kepada Allah, itu yang dipermudahkan. Tetapi bila setiap satu yang tercatat di dalam buku itu tadi, ini dipanggil sebagai azab. Sebab setiap perkara yang dicatat akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang menyukarkan kita nanti pada hari kiamat. Okey, so itu Nabi terangkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, terus ya kita pergi kepada syarah hadis. Di sini kita ada perkataan bab man sami'a syai'an, maksudnya bab orang yang mendengar sesuatu. Kalau kita lihat dalam riwayat Abu Dhar, terdapat tambahan falam yafhamhu, lalu dia belum memahaminya. Dan kita juga ada perkataan faraja'ahu, maksudnya lalu dia menanyakan kembali. Okey, tak apa, yang kita baca sampai situ saja. Masuk kepada perkataan anna Aisyata, bahawasanya Aisyah, okey, sampai situ saja. Terus masuk perkataan kanat la tasma'u, tidaklah dia mendengar, okey, sampai situ saja. Perkataan innama zaliki, ataupun zalik, yang demikian itu. Okey, lafaz zaliki dibaca dengan mengkasrahkan huruf kaf, iaitu dengan di baris bawah. Okey, zaliki. Perkataan kita juga ada perkataan al-ardu, ditampakkan, maknanya dinampakkan. Maksudnya pada waktu manusia dihadapkan ketimbangan amal. Okey, dan seterusnya kita ada perkataan nuqisha. Muka surat berikutnya, nuqisha, diperiksa. Lafaz nuqisha dibaca dengan huruf qaf. Kata ini berasal dari kata al-munaqashah, makna asalnya adalah mengeluarkan. Dikatakan dalam bahasa Arab naqasha syauka, artinya mengeluarkan duri. Baik, maksud nuqisha dalam konteks hadis yang sedang kita bincangkan pada hari ini ialah, okey, terus masuk ya,
Maksudnya di sini adalah pemeriksaan yang sangat ketat. Okey, bila setiap satu tadi kan, saya sebutkan tadi, bila setiap satu amal kita disebutkan ataupun diminta dipertanggungjawabkan, bermakna kita akan diperiksa dengan satu pemeriksaan yang begitu ketat sekali. Artinya, apabila hisab atau pemeriksaan seperti ini dilakukan, maka ia akan menyebabkan seseorang pantas untuk diseksa. Sebab amal kebaikan seseorang tergantung pada diterimanya kebaikan tersebut. Seandainya bukan kerana rahmat Allah yang membuat amalan seseorang diterima, nescaya manusia tidak akan selamat dari siksa. Maknanya begini, setiap satu catatan amal kita akan diperiksa oleh Allah. Maknanya akan diminta dipertanggungjawabkan. Jadi, bayangkan kalau satu amalan kita itu tadi kan ada yang bermasalah. Okey, mungkin yang dicatat itu ialah perbuatan kita menzalimi orang lain. Maka di sini bermulalah episod. Bermulalah episod kita akan diseksa. Okey, mulalah episod kita akan diseksa, akan minta dipertanggungjawabkan di atas kes, di atas perbuatan kita menzalimi orang lain. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Siapa yang dihisap, maka dia diseksa. Uzziba. Man husiba uzziba. Baik. Sabda Nabi yang terakhir di dalam hadis ini, apa Nabi kata? Yahlik, binasa. Dibaca dengan mengkasrahkan huruf lam. Huruf lam kita baca dengan baris bawah, dan dengan mensukunkan huruf kaf, iaitu huruf kaf dibaca dengan baris mati. Yahlik. Jadi maksud hadis ini menunjukkan beberapa hal atau faedah berikut. So di sini ya, Imam Ibn Hajar dia dah simpulkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Jadi pertama dia sebutkan di situ antusias. Antusias kita panggil sebagai semangat. Semangat Aisyah yang sangat besar dalam memahami sebuah hadis. Iaitu bila kita lihat dalam hadis ini, bila Nabi kata apa? Man husiba uzziba, Aisyah dia tak faham apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Sebab itu Aisyah di sini kita lihat semangat dia. Ketika dia tak faham tadi, dia pun bertanya kepada Nabi. So itu kita panggil sebagai semangat yang ada pada Aisyah yang begitu besar dalam diri dia dalam memahami sesebuah hadis. Jadi di sini ya, kita juga begitu. Bila kita tidak memahami tentang sesuatu perkara, maka baiknya bila kita bertanya. Okey, bertanya kerana untuk faham ya, bukan bertanya untuk menguji ataupun sagi-sagi tanya, nak tengok usaha tu bagus ke tidak. Kadang-kadang begitu juga keadaan kita. Masalah tu sebenarnya. Tapi kalau kita betul-betul bertanya untuk memahami apa yang tidak kita fahami, itu okey. Itu yang digalakkan dalam agama kita. Supaya kita tidak tersalah faham terhadap apa yang tidak kita fahami itu tadi. Sebab tu kalau kita tak faham, jangan kita buat faham. Nanti kita akan jadi orang yang menyebarkan ajaran sesat. Okey, baik. Seterusnya yang kedua, Nabi SAW tidak merasa bosan dengan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan ilmu yang diajukan kepada beliau. Jadi di sini kita lihat ya, bila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, adakah Nabi menolak apa yang dipertanyakan? Di sini kita dapati Nabi tidak bosan dengan apa yang diajukan oleh Aisyah, bahkan Nabi memberikan pencerahan kepada Aisyah dengan satu pencerahan yang baik. Maknanya Nabi jelaskan lagi ada bentuk-bentuk pengkhususan yang berlaku dalam peristiwa itu tadi. Baik, yang ketiga dibolehkannya melakukan diskusi. Maknanya kita boleh melakukan discussion. Kita boleh bertanya, kemudian kita boleh melakukan perbincangan di kalangan kita. Tidak menjadi masalah. Asalkan perbincangan itu adalah perbincangan yang sihat,
Ya, ingat ya, ada juga perbincangan yang tidak sihat. Perbincangan yang tidak sihat ialah sengaja mencari kesilapan orang lain. Perbincangan yang tak sihat juga kita boleh panggil sebagai perbincangan yang ingin menjatuhkan keilmuan orang lain. Semua ini adalah perbincangan yang tidak seharusnya untuk kita ikuti. Tetapi kalau perbincangan itu ialah untuk menambah ilmu kita, untuk memberikan pencerahan yang lebih detail ataupun yang lebih jelas, kan, itu seharusnya berlaku. Okey, itulah yang digalakkan dalam agama kita. Sebab itu di sini kata dibolehkan melakukan diskusi. Baik, yang keempat, korelasi atau keterkaitan antara As-Sunnah dan Al-Quran. Maksudnya apa, jemaah? Di sini kita lihat dalam Al-Quran, dalam perbincangan hadis kita tadi ada korelasi. Korelasi itu maksudnya keterkaitan. Ada kaitan antara hadis dan juga Al-Quran. Okey, sebab itu tadi bila Nabi SAW menyebut, bila Nabi SAW kata man husiba uziba, itu Al-Quran ke hadis, jemaah? Itu adalah hadis. Okey, itu adalah hadis Nabi SAW. Tapi kemudian Aisyah dia datangkan ayat Al-Quran. Itu surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-8 tadi kan. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-8, Aisyah kemukakan ayat Al-Quran kepada Nabi untuk lihat di mana letaknya keterkaitan atau di mana letaknya kaitan antara apa yang Nabi SAW ucapkan itu tadi dengan ayat Al-Quran. Sebab menurut Aisyah, ayat Al-Quran sebut tentang perkara yang lain, tapi bila Nabi sebut lain pula. Maka di sini datangnya hadis Nabi yang lain. Itu Nabi terangkan tadi kan dengan perkataan Nabi, innama dhalikil ardu walakin man nuqishal hisaba yahlik. Nabi terangkan dengan hadis Nabi, iaitu dengan ucapan Nabi, bahawasanya itu yang dalam Al-Quran yang disebutkan tentang orang yang dipermudahkan hisabnya ialah ketika dibentangkan, dinampakkan amalnya. Tapi bila ia mula diperiksa, itu disebut sebagai kebinasaan ataupun diseksa. So Nabi terangkan. Maka di sini kita lihat ada kaitannya antara Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sama juga ada satu contoh boleh saya bawa di sini. Tak dalam kitab ya, jemaah, tapi saya nak jelaskan tentang contoh lain yang berlaku, yang mana daripada Aisyah juga. Bila sebentar ya. Bila Nabi SAW menyebutkan tentang ayat Al-Quran, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Sekejap ya, hilang pula tadi saya dah catat. Maaf ya, sekejap. Yang penting, siapa yang ada Al-Quran, buka surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Okey, buka surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ataupun catat terlebih dahulu. Buka surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Okey, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Di situ bila Nabi SAW membaca ayat tersebut, okey, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Maksudnya, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka gemetar. Okey, sedang hati mereka gemetar. Jadi di sini Aisyah tanya kepada Nabi, kenapa orang tadi dia datang kepada Allah dengan keadaan hati mereka gemetar. Itu persoalan Aisyah.
di sini sebab kita lihat korelasinya, kaitannya ayat Al-Quran dengan hadis. Jadi satu ayat Al-Quran bila dipertanyakan timbul hadis Nabi SAW. Okay, dalam riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, orang yang datang kepada Allah dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka gemetar, adakah mereka itu, Aisyah tanya, apakah mereka orang yang minum arak atau mencuri? Sebab itu hati mereka gemetar ketika mereka memberi apa yang mereka berikan tu tadi. Okey. Kemudian Nabi kata apa? La. Nabi jawab kepada Aisyah, la ya bintas Siddiq. Tidak wahai anak As-Siddiq, iaitu anak Abu Bakar As-Siddiq. Nabi cakap begitu kepada Aisyah. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Tapi kenapa hati mereka gemetar? Kerana mereka adalah orang yang puasa. Yasumun wa yusallun, mereka adalah orang yang mereka adalah orang yang solat. Yatasaddaqun, mereka adalah orang yang benar. Okey? Wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum ulaik. Mereka adalah orang yang takut. Kenapa jiwa mereka gemetar? Mereka adalah orang yang takut alla yuqbala minhum. Mereka adalah orang yang takut tidak diterima amal mereka. Sedangkan ulaika allazina yusari'una fil khairat. Sedangkan mereka adalah orang yang berlumba-lumba di dalam kebaikan. Jadi di sini kita lihat ayat Al-Quran. Aisyah kemudian tak faham tadi kan, dia tanya kepada Nabi. Lalu Nabi jawab, jelaskan kepada Aisyah. Satu, kita lihat adanya semangat ingin tahu bila Aisyah tidak memahami. Kedua tadi, adanya dibolehkan, Nabi tak bosan untuk menjawab. Okey, saya kaitkan semuanya dengan poin-poin kita tadi. Nabi tidak bosan untuk menjawab apa yang dipertanyakan kepada baginda. Kemudian yang ketiga ialah dibolehkan untuk kita melakukan diskusi. Perbincangan itu ada antara Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Keempat, kita lihat tadi kan adanya korelasi ataupun adanya kaitan antara ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis Nabi SAW. Okey, baik. Seterusnya yang kelima ya, perbezaan nasib manusia dalam menjalani hisab. Iaitu ada manusia yang memang Allah permudahkan. Okey, dan ada manusia yang memang bila Allah hisab, kemudian Allah periksa setiap satu hisabnya, di situ berlakulah siksaan-siksaan. Sebab apa ya jemaah? Catatan amal kita ada yang baik, ada yang buruk. Ada manusia, Masya Allah Tabarakallah, catatan amalnya daripada A sampai Z semuanya yang baik-baik saja. Maka itulah keberuntungan bagi diri dia. Tapi ada manusia, ada antara kita yang catatan amalnya yang buruk. Maka di sinilah berlakunya azab ketika dihitung setiap catatan amal tersebut. Baik, yang keenam ya, pertanyaan ini bukanlah termasuk jenis pertanyaan yang pernah dilarang Nabi SAW kepada para sahabat. Sebab ada beberapa ketika Nabi SAW melarang para sahabat untuk bertanya tentang perkara-perkara yang tidak diperlukan. Okey, tapi bila masuk dalam hal yang sedemikian, perkara-perkara yang boleh diperbincangkan itu tadi, maka dibolehkan untuk bertanya. Maknanya di sini apa yang dipertanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu tadi tidak ada kena-mengena dengan perkara-perkara yang Nabi larang untuk dipertanyakan. Kalau ia adalah sesuatu untuk kita fahami, okey, sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepada kita dari sudut kefahaman-kefahamannya. Contoh ya, kalau kita buka pada muka surat yang berikutnya, ada juga di kalangan sahabiat yang lain, antaranya Hafsah pernah bertanya kepada Nabi SAW ketika dia mendengar sabda Nabi SAW, tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut pertempuran Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Lantas Hafsah dia bertanya kepada Nabi. Dia ajukan kepada Nabi dengan surah Maryam ayat yang ke-71. Sama kan dengan Aisyah radhiyallahu anha itu tadi, bila dia tak faham tentang apa yang Nabi SAW sebutkan, mereka akan bawa ayat Al-Quran yang mereka hafal ataupun mungkin mereka baca, lalu mereka ajukan kepada Nabi
untuk lihat di mana sudut keterkaitannya ataupun korelasinya antara ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. So di sini ya jemaah, kita lihat bila Hafsah dia tanya kepada Nabi tentang ayat Al-Quran ini, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, iaitu neraka. Dalam surah Maryam disebutkan bahawasanya kita semua akan mendatangi neraka. Okey, kita semua akan mendatangi neraka. Kemudian tiba-tiba dalam hadis itu tadi Nabi kata apa? Tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut pertempuran Badar dan juga yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi dalam ayat Al-Quran kata kita semua akan masuk. Tapi dalam hadis Nabi tadi ada pengecualian. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terangkan kepada Hafsah. Apa kata Nabi? Nabi pun kata di sini dengan jawapan Nabi berikan dengan satu lagi ayat Al-Quran yang lain untuk menunjukkan adanya pengkhususan pada satu ayat yang umum itu tadi. Nabi kata apa di sini dalam surah Maryam pada ayat yang ke-72, maknanya ayat yang berikutnya di situ, kan? Nabi kata di sini, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Betul? Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71, Allah kata, dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak akan mendatangi neraka. Tetapi pada ayat yang berikutnya Allah berikan pengkhususan, iaitu kemudian kami selamatkan. Maknanya orang yang selamat daripada api neraka adalah orang yang bertakwa. Itu orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita termasuk di kalangan mereka yang bertakwa kepada Allah, maka di situ dia tak termasuk di kalangan mereka yang mendatangi api neraka Allah. Okey, maknanya satu ayat yang umum adanya pengkhususan. Dan pengkhususannya itu tadi Nabi sebutkan ada pada surah Maryam ayat yang ke-72. Okey, baik. Seterusnya kita juga ada contoh di sini. Begitu pula halnya ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Surah Al-An'am ayat 82. Saya kira kita pernah bincangkan tentang ayat ini tentang diskusi ini. Di mana? Siapa masih ingat? Kalau ingatlah, kalau tak ingat tu jilid kedua ke jilid yang pertama? Kitab Al-Ilm ke kitab Al-Iman? Saya tak nak cakap lah. Nanti buat homework sendiri ya, jemaah. Sebab kita pernah bincangkan dalam kuliah kita Fathul Bari tentang ayat ini, iaitu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Itu surah Al-An'am ayat 82. Jadi para sahabat ketika diturunkan ayat ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, adakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri sendiri? Kan? Kemudian lantas pertanyaan ini dijawab dengan bahawa maksud kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik. Iaitu Nabi datangkan dengan satu lagi ayat Al-Quran, surah Luqman ayat yang ke-13, ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azimun. Maksud daripada ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat 82 ialah maksudnya orang yang menzalimi dirinya, orang yang beriman kemudian dia mencampur adukkan keimanan mereka dengan syirik, maksudnya ialah orang yang melakukan kesyirikan. Okey, orang yang melakukan kesyirikan. Baik, so kita lihat ya di sini. Dari ketiga contoh di atas, ada satu kesamaan yang dapat dipetik, iaitu tiga contoh. Contohnya apa? Satu, hadis Aisyah itu tadi kan, yang Aisyah tanya kepada Nabi tentang man husiba uzziba. Kedua, hadis Hafsah. Okey, ketiga ialah hadis tentang Nabi jelaskan kepada para sahabat apa yang dimaksudkan dengan orang yang mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Okey, so ketiga-tiga contoh itu tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks masalah hisab,
ada satu kesamaan ya. Ada satu kesamaan yang dapat dipetik, iaitu dalam konteks masalah hisab. Masuk neraka dan perbuatan zalim. Ini adalah secara zahiriah nampak berlaku umum bagi semua orang. Maknanya apa yang disebutkan tadi dia berlaku umum bagi semua orang. Sebab itu dipertanyakan kepada Nabi SAW supaya dapat difahami dengan jelas. Maka sebab itu namun kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahawa ketiga hal tersebut harus difahami dengan makna yang lebih bersifat khusus. Maknanya di sana ada pengkhususan yang berlaku untuk setiap yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Okey jemaah, saya kira itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Muka surat yang berikutnya tadi nanti kan boleh baca sendiri, sebab itu adalah kesimpulannya. Saya tak nak panjang-panjang lah. Okay? Yang penting ialah daripada hadis yang kita pelajari dalam bab yang ke-36 tadi, kesimpulannya ada pada muka surat 283. Kita boleh belajar daripada Aisyah radhiyallahu anha betapa dia adalah seorang wanita yang begitu semangat belajar, okay? Yang begitu semangat belajar dan bertanya. Dan sebab itu kita ini, saya nak berikan pengkhususannya kepada wanita ya. Kita wanita contohilah Aisyah radhiyallahu anha. Okey, belajar ilmu agama ini dengan bersungguh-sungguh. Okay, kita jangan lemah semangat ketika belajar agama. Ada orang belajar agama pun lemah semangat ya. Bukan nampak hantu je lemah semangat ya. Tapi belajar agama ni pun kadang-kadang orangnya semangatnya lemah. Sebab tu kita kena ada semangat yang tinggi. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu ada seorang sahabat bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia kata apa tentang Aisyah ini? Dia kata apa? Tidaklah ada kemusykilan di kalangan kami, iaitu para sahabat Rasulullah SAW tentang sesuatu hadis, melainkan bila kami tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, melainkan dia mempunyai ilmu tentangnya. Masya Allah tabarakallah ya. Lihat Aisyah. Maknanya di sini Aisyah radhiyallahu anha dia menjadi tempat rujuk, ataupun bolehlah kita panggil dia sebagai pakar rujuk pada zaman sahabat. Kerana kedekatannya dengan Nabi SAW, tapi bukan hanya sekadar dekat ya, jemaah. Sebab kadang-kadang kita dekat dengan seseorang pun tak dapat hasil apa-apa pun. Tapi kita nampak di sini, Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya sebagai seorang isteri kepada Nabi, tetapi dia juga adalah sebagai seorang penuntut ilmu kepada dengan Nabi SAW, yang menyebabkan setiap ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW dia membekas dalam jiwa dia. Dan akhirnya setelah Nabi SAW wafat, dia menjadi antara sumber rujukan utama di kalangan para sahabat untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita, ini sebagai role model ya kita. Sebab tu saya nak pesan kepada wanita, kita kalau nak cari role model, lihatlah Aisyah radhiyallahu anha. Okey, ambil Aisyah radhiyallahu anha sebagai role model kita ketika kita belajar ilmu agama ini. Seorang wanita yang begitu semangat dalam pembelajarannya dan tak pernah mengenal erti putus asa, sentiasa ingin tahu, sentiasa bertanya, sentiasa berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Dan seterusnya lah, Nabi tak bosan kan menjawab soalan daripada Aisyah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dan juga dalam agama kita tidak menutup ruang-ruang perbincangan selama mana perbincangan-perbincangan itu adalah perbincangan yang memberikan manfaat bagi diri kita. Okey, selama mana, saya tekankan sekali lagi ya, selama mana perbincangan itu adalah perbincangan yang memberi manfaat bagi diri kita untuk memberikan penjelasan yang lebih dan juga pencerahan terhadap satu perkara yang tidak kita ketahui, maka itu dibolehkan, bahkan diberikan ruang dan peluang kepada kita untuk sentiasa berbincang. Dan agama kita tidak menutup ruang-ruang perbincangan selama mana ianya memberikan manfaat bagi diri kita. Okey, itu sahaja jemaah untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada perbincangan yang berikutnya, pada hadis yang lain. Okey, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini mendapat manfaat
untuk kita semua. Saya tutupi perbincangan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.